A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adhilla aw udhal aw azilla aw uzal aw adhlima aw uzlam aw ajhala wajhala alai wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. InsyaAllah kita sambung pengajian kitab Himpunan Hukum Ahkam Puasa dan Masalah Berkaitan menurut pandangan mazhab Syafi'i. Kita sampai muka surat 22. Kita berhenti itu pada perhatian. Kan kita tak sempat baca itu berkaitan dengan kafarah. Ada sikit kita tak sempat baca. Kata pengarang hafizahullah, perhatian berbilang kafarah dengan berbilangnya hari yang dibatalkan puasa dengan jima'. Suara jelas? Kalau tak jelas tolong maklum. Tolong maklum dalam mesej. Baik. Jadi kata pengarang hafizahullah, berbilang kafarah dengan berbilangnya hari yang dibatalkan puasa dengan jima'. Jadi sebelum ni kita sebut berkaitan dengan kafarah. Kafarah ataupun dikenali dengan kafarah uzma. Satu kafarah yang besar lah, yang diwajibkan ke atas seseorang yang membatalkan puasa dia, membatalkan puasa Ramadan dia dalam bulan puasa dengan jima'. Dia ada syarat-syarat dah, kait-kait yang kita dah baca itu. Jadi dia kena diwajibkan ke atasnya kafarah. Baik, kafarahnya apa? Kafarah dia yang pertama, muka surat 21 tu adalah membebaskan hamba. Dia ada syarat-syarat hamba lah. Hamba yang hendak dibebaskan tu ada syarat-syarat dia, sifat-sifat dia. Kalau tak mampu membebaskan hamba ataupun hamba tak ada, maka dia akan berpindah kepada yang kedua, denda yang kedua lah, iaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan yang ketiga, kalau tak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, akan berpindah kepada yang ketiga, iaitu memberi makan 60 orang miskin. Jadi satu hari yang dirosakkan dengan sebab jima', satu kafarah. Satu hari yang dirosakkan dengan sebab jima', dia kena satu kafarah. Kalau 2 hari, dia kena dua kafarah. Kafarah tadi itulah kita sebut tu. Kata musannif, berbilang kafarah dengan berbilangnya hari. Contohnya 1 Ramadan dia rosakkan puasa dia dengan jima', dengan syarat-syarat yang kita sebut hari itulah. Kan dia rosakkan dengan jima'. Jadi dia kena 1 kafarah. Esoknya hari kedua dia rosakkan juga puasa dia dengan jima', 2 kafarah. Esoknya hari ketiga dia rosakkan puasa dengan jima', 3 kafarah. Itu maksud dia berbilang kafarah dengan berbilangnya hari yang dibatalkan puasa dengan jima'. Adapun jima' yang berlaku berkali-kali dalam satu hari, dia kira 1 je kafarah. Contohnya pagi dia dah rosakkan puasa dia dengan jima'. Tengah hari sekali dia buat lagi. Jadi kali kedua tu berdosa juga hukum dia. Tapi waktu yang kali kedua tu kita kata puasa dia memang dah batal dah dengan sebab jima' kali pertama daripada waktu pagi. Kan? Dan dia tak dikira sebagai 2 kafarah disebabkan berlaku 2 kali jima' pada satu hari itu. Dia tetap dikira satu kafarah sahaja. Dia yang akan jadi berbilang-bilang kafarah dengan sebab berbilangnya hari. Kalau 2 hari yang dirosakkan dengan sebab jima', maka 2 kafarah. 3 hari, 3 kafarah. Dan begitulah seterusnya. Jadi kalau 4 hari, 4 orang hamba lah dia kena bebaskan. Tak boleh bebaskan 4 orang hamba, dia akan pergi kepada 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut sebanyak 4 kali.
Maknanya jadi 8 bulan. Jika seseorang itu tidak mampu melaksanakan kesemuanya, yang pertama dia tak mampu, yang kedua dia tak mampu, yang ketiga pun dia tak mampu. Jika seseorang itu tidak mampu melaksanakan kesemuanya, maka kafarah itu menjadi tanggungannya sehingga dia mampu melaksanakan salah satu daripada kafarah tersebut berdasarkan turutan yang telah disebutkan. Jadi kita faham kat sini, kafarah itu tidak gugur disebabkan ketidakmampuan seseorang itu untuk melaksanakan kafarah ni. Hak pertama dia tak boleh, yang kedua pun dia tak boleh, yang ketiga pun dia tak boleh, kan? Hamba memang dah tak ada dah, tapi kat kedua dia tak mampu dah, teruk dah dia ni, dia sakit, dia tak boleh puasa, kan? Hak ketiga pun dia tak mampu juga, dia tak ada harta untuk tak ada harta, tak ada apalah selain sepinggang. Jadi macam mana nak bagi orang makan, dia pun tak ada makanan. Jadi kita kata orang ni adakah gugur dia punya kafarah? Jawab dia, kafarah dia tidak gugur. Kafarah itu menjadi tanggungan dia lah. Dia masih menanggung tanggungan tersebut, tanggungan kafarah tersebut, sehinggalah dia mampu salah satu daripada 3 tersebut. Nanti setahun lagi dia mampu, waktu tu wajib dia keluarkan lah. 2 tahun lagi dia mampu, 2 tahun tu lah. Kalau jadi sepanjang 2 tahun tu dia masih menanggung kafarah yang diwajibkan ke atasnya. Baik. Tajuk baru, perkara-perkara sunat ketika berpuasa. Kata pengarang, antara perkara yang sunat dilakukan ketika berpuasa ialah seperti berikut. Jadi dia sebut sebahagiannya lah. Jadi banyak lagi kan sunat-sunat. Ini kita dapatlah belajar sebuah sedikit, dan mudah-mudahan kita dapat beramal lah, kan? Ni pahala berganda-ganda ni kan bulan puasa ni. Dan ada pula ibadat-ibadat yang tak ada. Ibadat-ibadat kita kata yang tak ada di bulan-bulan yang lain, tapi hanya ada dalam bulan puasa. Yang pertama, mandi wajib sebelum fajar. Mandi wajib sebelum fajar. Hukum mandi wajib selepas fajar, hukum dia boleh. Boleh. Tapi sunatnya kita mandi wajib tu sebelum fajar. Kita masuk dalam ibadat puasa tu dalam keadaan kita suci. Tapi kalau dia tangguh kan, dia kata tak larat lah, kan? Dia kata tak larat nak mandi lagi kan, dia mandi nanti, contohnya bukan dia kata satgi lah, tunggu lepas subuh satgi, nak sembahyang satgi dia mandi lah. Boleh tak? Hukum dia boleh, tak menjejaskan puasa, tak menjejaskan puasa dia. Yang kedua, menahan lisan dan pandangan, iaitu memelihara kedua-duanya daripada perkara-perkara yang tidak layak, seperti mengumpat, mencarut, memandang yang haram dan sebagainya. Baik. Sekejap. Baik, sambung balik. Yang kedua, menahan lisan dan pandangan, iaitu memelihara kedua-duanya daripada perkara-perkara yang tidak layak, seperti mengumpat, mencarut, memandang yang haram dan sebagainya. Yang ketiga, bersegera untuk berbuka jika yakin sudah terbenam matahari. Bersegera untuk berbuka jika yakin. Ada kait itulah, segera berbuka tu sunat, segera berbuka jika yakin. Adapun jika zon menyangka telah terbenam matahari dengan ijtihadnya sendiri, maka tidak disunatkan bersegera. Dia Wasallallahu Sayyidina Muhammad, dia syaratnya yakin sudah terbenam matahari. Waktu tu sunat untuk kita segera berbuka. Kalau kita zon sahaja dengan terbenam matahari dengan ijtihad sendiri, maka tidak disunatkan bersegera waktu tu. Adapun zon atau syak terbenam matahari tanpa ijtihad, maka diharamkan berbuka. Tak ada kita ijtihad pun, ikut buka dah masuk dah kot terus.
duk main kod-kod macam tu tanpa ada usaha untuk dia ijtihad, dia pastikan masuk waktu ke tak, buka macam tu je, hukum dia haram. Dan makruh melewatkan berbuka jika sudah nyata terbenam matahari tanpa ada sebab. Makruh terlewatkan berbuka, hukum dia makruh. Jadi yang ni antara perkara yang nak apa, nafsu kita ni muafakat dengan syarak. Biasanya apa yang syarak taklifkan biasanya tak muafakat, tak sepakat dengan nafsu kita. Syarak suruh kita solat, nafsu kita tak mau solat. Syarak suruh puasa, kita tak mau puasa, kan? Maksudnya kita lebih suka dalam keadaan tak berpuasa, boleh makan, kan? Itu nafsu, kan? Asal nafsunya macam itulah sebelum dia dididik, kan? Tapi berbuka ni antara perkara yang ada kesepakatan lah, maksudnya ada muafakat. Syarak suruh dan kita pun nak untuk segera berbuka. Baik. Yang keempat, berbuka dengan kurma. Disunatkan dengan 3 biji tamar atau bilangan yang ganjil. Turutan yang lebih afdal adalah seperti berikut. Rutab. Rutab ni kurma basah tu lah. Rutab. Tamar, kurma kering. Jadi kalau ikut dari segi turutannya, rutab dulu lah. Kalau ada rutab. Kalau tak ada rutab, berpindah ke tamar. Kemudian kalau tak ada tamar, berpindah ke air zam-zam. Kalau tak ada air zam-zam, berpindah ke air kosong. Lepas tu manisan semula jadi. Manisan semula jadi, manisan yang kita kata tak disentuh api. Kismis, buah-buahan, susu. Lepas tu kalau tak ada susu, lepas tu kalau tak ada susu, madu. Kalau tak ada madu, apa-apalah makanan-makanan lain. Tak ada makanan-makanan lain juga. Yang terakhir sekali, jima'. Kemudian yang kelima, membaca doa sejurus selepas berbuka. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu dhahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Terjemahan dia, wahai Tuhanku, hanya untukmu aku berpuasa, dengan rezekimu aku berbuka, denganmu aku beriman, dan kepadamu aku pasrah. Hilanglah dahaga, basahlah urat-urat, dan tetaplah pahala insya-Allah. Baca doa ni. Jadi bolehlah, kan? Hafal. Kemudian yang keenam, bersahur dan melewatkan sahur. Bersahur satu sunat, melewatkan sahur satu sunat yang lain pula. Bersahur tu satu sunat, melewatkan sahur satu sunat yang lain pula. Ada 2 sunat kat situ. Bersahur dan melewatkan sahur walaupun dengan seteguk air atau secebis makanan. Yang penting kita ambil sunnah bersahur tu, kan? Tak kira lah makan sikit ke makan banyak ke, tak mesti makan banyak, walaupun seteguk air atau sejenis makanan. Lepas tu masuk waktu sahur ni bila? Masuk waktu sahur dengan berlalu separuh malam. Jadi malam tu kita bahagikan kepada 2. Katalah kalau malam 12 jam. Kita buat andaian je lah 7. Tak sampai pun, kan? Tengoklah, cuba kira. Kadang ada boleh jadi malam lebih panjang, tengok tempat lah. Jadi kita buatlah, katalah malam ni pukul 7 pagi sampai pukul 7 malam, maghrib 7 malam sampai ke 7 pagi. 7 pagi tu fajar. Ni kita nak buat contoh mudah. Jadi 12 jam tu kita bagilah 2. Jadi bila berlalunya 6 jam, separuh malam yang pertama berlalu, masuk separuh malam yang kedua, maka masuklah waktu bersahur. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, kan? Jadi bila berlalu separuh yang kedua, masuk separuh berlalu separuh yang pertama, masuk separuh yang kedua, maka masuk waktu bersahur. Jadi kalau dia bersahur di awal malam yang awal malam yang kedua tu, tu dikira sahur lah tu.
Jadi sunat untuk dia mentakhirkan, melewatkan sahur. Sunat dilewatkan sahur jika yakin belum masuk fajar. Ini pun syarat sunat lewat tu jika yakin belum masuk fajar. Jika ragu-ragu, maka tidak disunatkan melewatkannya. Tahu kata fajar pukul 6.30. Yakin belum lagi 6.30. Kalau duk tak yakin, dah fajar ke belum? Dah fajar ke belum? Waktu tu tak sunat untuk melewatkan sahur. Yang ketujuh, menahan diri daripada perkara-perkara syahwat yang harus, iaitu perkara yang tidak sesuai dengan hikmah berpuasa, seperti menghidu, memakai dan melihat kepada bau-bauan. Hidu bau-bauan pun sunat kita tinggalkan. Benda tu harus. Kita nak pakai bau-bauan, kan? Itu pun ketika puasa sunatnya kita tinggalkan. Melihat kepada bau-bauan, semua perkara-perkara yang kita kata syahwat kita suka, waktu tu kita tinggalkan. Waktu puasa tu kita tinggalkan perkara-perkara tersebut. Kita tahan diri kita daripada perkara-perkara yang diharamkan tu. Memanglah, bahkan kita tahan diri kita daripada perkara-perkara yang harus, yang nafsu kita suka. Bau-bauan kita suka, tapi bulan puasa waktu tu tak disunatkan. Malam nanti baru pakai. Bahkan kata ulama, hari Jumaat sekalipun. Sebab sekarang ni dia bertembung antara tuntutan dan juga larangan. Hari Jumaat tuntutan untuk kita memakai bau-bauan pergi sembahyang Jumaat, kan? Lepas tu ada larangan. Ada larangan pula, kan? Larangan untuk tidak memakai bau-bauan sebab berpuasa. Waktu ni bila bertembung larangan dan suruhan, waktu tu dikedepankan larangan tu. Yang ke-8, meninggalkan derma. Semua tu nak didik diri kita lah. Benda yang nafsu kita nak, benda tu harus, tapi kita tahan diri kita daripada pakai benda tu disebabkan syarak, tuntutan syarak. Sebab tu dia punya hikmah daripada puasa ni akhirnya adalah takwa, kan? Dia bawa kepada takwa. La'allakum tattaqun. Sekejap. Yang ke-8, meninggalkan derma darah dan berbekam, iaitu perbuatan mengeluarkan darah daripada badan. Derma darah, kita keluarkan darah, kan? Berbekam pun sama juga. Jadi iaitu perbuatan mengeluarkan darah daripada badan. Sebab apa sunat ditinggalkan? Kerana meraihkan khilaf yang menyatakan ia membatalkan puasa dan menyebabkan badan menjadi lemah. Jadi dalam mazhab kita pun yang ada khilaf yang muktamad, tidak membatalkan bekam, tidak membatalkan puasa. Orang yang bekam dan orang yang buat bekam tu dan orang yang dibekam, dua-dua tak batal puasa. Ada hadis aftaral hajimu wal mahjum, orang yang membekam dan yang dibekam batal puasa kedua-duanya. Tapi antara jawapan ulama, salah satunya hadis tu mansukh dengan satu hadis yang lain, dengan hadis Ibnu Abbas kalau tak salah, yang mana diceritakan dalam hadis tu Rasulullah SAW berpuasa dalam keadaan Rasulullah berbekam. Sedangkan hadis tadi awal tu aftaral hajim wal mahjum tu, Nabi sebut kata batal puasa orang yang membekam dan orang yang dibekam. Tiba ada hadis lain Rasulullah buat sendiri bekam tu dalam keadaan Rasulullah berpuasa. Jadi nampak macam ada bertentangan lah kedua-dua hadis tu. Nabi kata tadi, Nabi bersabda kata batal, lepas tu Nabi sendiri yang berbekam dalam keadaan berpuasa. Kemudian ulama tengoklah tarikh hadis yang pertama dan juga dengan hadis yang kedua. Jadi hadis yang Nabi berbekam dalam keadaan berpuasa itu selepas Nabi cakap berbekam, orang yang buat bekam dan yang dibekam tu batal puasa. Jadi hadis yang
hadis yang mengatakan Nabi berbekam dan akan berpuasa tu menasahkan hadis yang pertama tu. Dan ada juga yang menanggung hadis yang menyebutkan batal puasa orang yang berbekam dan yang membekam dan yang dibekam tu maksudnya membawa kepada batal puasa, bukan batal puasa betul. Ala kulli hal, dalam mazhab kita pendapat muktamad berbekam, orang yang bekam orang dan yang dibekam tidak batal puasa. Meninggalkan perbuatan merasa makanan atau selainnya kerana dibimbangi tertelan. Meninggalkan perbuatan merasa makanan. Kalau tak ada apa-apa hajat, maka tak perlulah dia nak rasa makanan. Tapi kalau dia tu memang kerja tukang masak, memang berhajat kepada merasa makanan, maka tak ada masalah yang tu di sisi dia, tak apa. Kalau tak, masalah pada dia lagi, kan? Setelah akhir bulan kena buang kerja. Makanan tak cukup rasa. Jadi orang tukang masak tu memang dia perlu untuk rasa makanan, tak ada masalah yang tu untuk dia rasa. Adapun kita ni saja-saja je nak rasa makanan. Kan tengok mak masak, isteri masak, dia nak rasa isteri dia masak ataupun mak dia masak sedap ke tak. Jadi perbuatan merasa makanan itu meninggalkan tu sunat lah. Rasa lah, bukan telan. Kita hanya letak di lidah, lepas tu buang balik. Bukannya telan. Kalau telan tu dah panggil makan, itu membatalkan puasa. Yang ke-9, meninggalkan perbuatan merasa makanan atau selainnya kerana dibimbangi tertelan. Yang ke-10, meninggalkan mengunyah sejenis gam atau getah yang tidak mempunyai rasa atau zat yang larut. Adapun jika tertelannya, maka ia membatalkan puasa. Macam singgam tu lah, singgam kita duduk makan tu, tapi singgam tu sebab dah campur dengan gula, kan, dia letak perisa, lepas tu letak gula. Jadi bila kita kunyah tu, dia ada gula, ada zat lain dah kat situ. Ada gula, lepas tu ada perasa, dia dah campur zat lain. Dan lagi bila kita telan yang liak tu, kita telan dengan zat-zat lain sekali, dia batal. Ni yang cakap mengunyah sejenis gam ni, dia tak ada rasa tu, tak ada perasa-perasa lain. Kalau singgam tu saja, dia tak ada perasa-perasa, letak perasa lain ke ataupun letak gula ke, dan dia punya zat dia tak larut. Jadi kalau zat dia larut dan dia telan, batal ya. Jadi perbuatan itu makruh lah. Jadi dia meninggalkan mengunyah sejenis gam tu sunat hukumnya. Meninggalkan mengunyah sejenis gam atau getah yang tidak mempunyai rasa atau zat yang larut. Adapun jika tertelannya, maka ia membatalkan puasa. Memperbanyakkan ibadat-ibadat sunat seperti bacaan Al-Quran, bersedekah, menjamu makan untuk orang berbuka, dan qiyamul lail. Perkara-perkara makruh ketika berpuasa. Secara umumnya makruh jika melakukan perkara yang dilarang, sebagaimana yang telah disebutkan dalam perkara-perkara sunat. Tadi itulah. Tadi kita kata bersahur, lepas tu melewatkan sahur, tahan diri daripada perkara-perkara syahwat, meninggalkan demam darah. Jadi secara umumnya kita cakap benda yang sunat tadi tu, kalau dia mukhalafah, dia buat sebaliknya, ke hukum dia makruh. Selain itu, dimakruhkan juga bercumbuan jika tidak dibimbangi keluar mani. Adapun jika boleh membangkitkan syahwat, jika tidak dibimbangi keluar mani, ataupun kita kata jika tidak dibimbangi membangkitkan syahwat, hukum dia makruh. Tapi kalau membangkitkan syahwat, maka hukum dia haram. Yang kedua, bersiwak selepas tergelincir tergelincir matahari. Jadi hukum bersiwak selepas gelincir matahari ni hukum dia makruh lah. Itu pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i.
Jadi gelincir matahari ni waktu zuhur tu lah, masuk waktu zuhur tu. Jadi selepas subuh tu masih lagi boleh untuk kita gosok gigi ataupun beruih gigi. Cuma kena jagalah seperti mana yang kita sebut sebelum ni, penggunaan ubat gigi tu. Penggunaan ubat gigi tu. kalau nak guna juga, pastikan dia kumuk betul-betul sampai tak ada lah zat-zat ataupun ubat gigi yang digunakan tu masih ada dalam mulut sehingga dia telan. Pastikan benda tu dibersihkan elok-elok. Kemudian menggunakan wangi-wangian. Ni pun makruh lah, macam kita sebut tadi. Baik, puasa sunat. Jadi puasa sunat ni dia bagikan kepada 3. Puasa sunat tahunan, maksudnya dia berulang lah setiap tahun. Lepas tu bulanan, iaitu yang berulang setiap bulan. Dan yang ketiga mingguan, berulang setiap minggu. Baik, yang pertama tahunan, hari Arafah. Hari Arafah iaitu 9 Zulhijjah. Bagi orang yang tidak menunaikan ibadat haji. Adapun orang yang menunaikan ibadat haji tak sunat pun di sisi mereka. Orang yang tidak menunaikan ibadat haji macam kita ni lah, ataupun orang yang dekat Mekah kat sana yang tak buat haji, itu sunat untuk mereka puasa hari Arafah. Yang kedua 10 Muharram. Disunatkan menggabungkan puasa tersebut dengan hari sebelumnya. Kan hari Ashura. 10 Muharram. Disunatkan kita puasa hari sebelum. Itu panggil hari puasa Tasu'a, hari ke-9 Muharram tu. Disunatkan menggabungkan puasa tersebut 10 tu dengan hari sebelumnya 9 Muharram atau hari selepasnya, itu 11 Muharram. 9, 10 atau 10, 11. Lebih elok lagi 9, 10, 11, itu yang lebih afdal. Adapun berpuasa pada 9, 10 dan 11 adalah lebih baik. Yang ketiga 6 hari pada bulan Syawal. 6 hari pada bulan Syawal, ikutlah pada mana-mana hari dalam bulan Syawal tersebut. Cuma kita berpuasa pada 2 Syawal. Kita mula berpuasa pada 2 Syawal tu, 1 Syawal tu tak boleh puasa. 2 Syawal tu kita mula puasa dan secara berturut-turut. Yang tu lebih afdal lah. Ini payah sikit orang Malaysia nak buat. Sebab biasanya hari kedua tu masih hangat, berhari raya lagi kan. Duk sambut raya, duk ziarah. Dia berbeza dengan setengah tempat. Yang saya dengar di Yaman contohnya, hari pertama tu mereka raya, hari kedua tu senyap. Hari kedua tu senyap. Pakat-pakat puasa. Semua pakat-pakat puasa. Pakat puasa hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, sampailah hari ke-7. Lepas tu hari ke-8 tu puasa balik. Puasa pula dah, raya balik. Sambung balik. Kalau duduk di luar mudahlah kan. Kalau contoh macam kalau orang mengaji di luar, kami dulu pun mudah kalau nak buat macam tu. Sebab tak gaduh nak pergi beraya. Tak gaduh ada orang nak mai ke apa ke, jemputan dan sebagainya, tak ada orang pun, pelajar pun ada sikit je. Jadi dari segi hukumnya gitulah. Itu yang lebih baiknya, memulakan puasa sunat pada 2 Syawal secara berturut-turut adalah lebih afdal. Yang keempat, puasa 9 hari pada awal bulan Zulhijjah. Jadi bulan Zulhijjah tadi, awal bulan Zulhijjah 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah sampailah 9 Zulhijjah. Itu pun sama jugalah sunat. 10 Zulhijjah itu tak boleh puasa, haram, hari raya. 11, 12, 13 yang tu hari tasyrik, haram juga puasa. Jadi 1 sampai 9. Cuma 9 tadi pun dia dah sebut dah. Satu secara khusus tadi hari Arafah tu, bulan Zulhijjah. Termasuk juga lah puasa 9 hari tu, termasuk sekali dengan 9 Zulhijjah, hari Arafah tu. Yang kelima, puasa pada bulan-bulan haram, iaitu bulan Rejab, bulan Zulqa'dah, kita sebut Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram.
pada hari-hari yang dibolehkan puasa lah, kan. Contohnya Zulhijjah tu ada hari yang diharamkan puasa. Jadi hari yang diharamkan puasa tu tak bolehlah dia puasa. Yang keenam, puasa pada bulan Sya'ban. Sabit Nabi banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Yang kedua, bulanan. Puasa sunat yang berulang setiap bulan. Antaranya puasa hari putih, Ayyamul Bid, iaitu hari ke-13, hari ke-14 dan hari ke-15 hari bulan. Ketika bulan penuh dia cerah, itu panggil Ayyamul Bid. Hari bagi malam-malam yang bulan cerah. Adapun hari ke-13 Zulhijjah, hari tasyrik digantikan dengan 16 Zulhijjah. Jadi bulan Zulhijjah 10 kita tak boleh puasa, 11 kita tak boleh puasa, 12 kita tak boleh puasa, 13 kita tak boleh puasa, 4 hari tak boleh puasa. Jadi kalau kita ikutkan hari-hari putih ni, kita akan ambil 13, 14, 15. Jadi bulan Zulkaidah ni 13 tu tak boleh puasa. Kita akan puasa 14, 15 dan kita akan gantikan dengan 16 Zulhijjah. Puasa hari hitam, Ayyamus Sud, lawan hari putih lah. Waktu ni kita kata bulan gelap. Tadi bulan penuh, bulan mengambang, kan. Jadi dia makin kecil balik. Dia mula dengan kecil, lepas tu dia makin besar, penuh, lepas tu dia kecil balik. Dia sampai ke akhir tu dia kecil balik lah. Hari-hari di akhir tu dia panggil Ayyamu As-Sud, iaitu pada hari ke-28, 29 dan 30 hari bulan ketika bulan gelap. Jika bulan tersebut 29 hari sahaja, maka digantikan dengan puasa pada satu hari bulan berikutnya. Jadi bulan dalam Islam ni sama ada 29 ataupun 30. Tak lebih, tak kurang daripada 29 dan tak lebih daripada 30. Jadi kalau bulan tu ada 30, tak ada masalah lah, kita puasa 28, 29, 30. Tapi kalau bulan tu tak ada 30, 29 hari saja, jadi kita akan puasa 28, 29 dan kita akan ambil satu hari bulan tu bagi bulan yang berikutnya. Ketiga, mingguan. Yang pertama, puasa hari Isnin. Ini tiap-tiap minggu berulang lah Isnin. Yang kedua, puasa hari Khamis. Keempat, puasa Nabi Daud. Macam mana puasa Nabi Daud ni? Iaitu berpuasa selang sehari kecuali pada hari yang diharamkan puasa. Maksudnya dia puasa, hari ni puasa, esok buka, lusa puasa, lepas tu buka balik, puasa, buka. Satu hari puasa, satu hari buka, satu hari puasa, satu hari buka. Kecuali pada hari-hari yang diharamkan puasa lah. Kita dah baca dah hari tu, di awal kitab hari tu, kan. Kelima, puasa sepanjang tahun kecuali hari yang diharamkan berpuasa bagi mereka yang tidak terganggu tanggungjawabnya atau bimbang kemudaratan dirinya. Ini puasa sepanjang tahun. Sepanjang tahun dia puasa. Kecuali hari-hari yang diharamkan puasa lah. Kecuali hari yang diharamkan puasa. Tapi yang ni ada syarat lah. Ada syarat bagi mereka yang tidak terganggu tanggungjawabnya. Kan dia ada apa ni? Contohnya dia ada tanggungjawab dia. Kan? Contohnya dia bekerja, orang bayar dia. Dengan sebab dia berpuasa tiap-tiap hari tu, dia lemah untuk melakukan dia punya kerja. Kecuaian, lepas tu tak siap. Itu dah mengganggu tanggungjawab dia. Begitu juga tanggungjawab dia mencari nafkah, tanggungjawab dia kepada isteri dia, anak-anak dia. Kalau semua tu dah terganggu, maka tak sunat lah dia puasa. Bahkan boleh jadi haram. Sebab tu dia kaitkan, dia bagi tahu dalam ni, bagi mereka yang tidak terganggu tanggungjawabnya atau bimbang kemudaratan dirinya. Dia tidak bimbang kemudaratan diri dia lah. Tapi kalau bimbang kemudaratan diri dia, puasa hari-hari ini jadi teruk dan sebagainya, waktu tu tak sunat lagi untuk dia berpuasa. Baik, catatan. Makruh berpuasa pada hari Jumaat sahaja atau Sabtu sahaja atau Ahad sahaja. Maknanya ifrad. Ifrad saum yaumil Jumu'ah ataupun yaum as-Sabt ataupun yaumil Ahad. Dia menunggalkan puasa pada hari Jumaat. Maksudnya puasa Jumaat saja atau puasa Sabtu saja atau puasa Ahad saja. Hal ini kerana hari Jumaat adalah hari untuk memperbanyakkan ibadat. Hari untuk memperbanyakkan ibadat.
Tentu orang cakap puasa tu antara sebab lah yang disebut oleh para ulama, kan. Ada sebab-sebab lain lagi. Orang cakap dah tu kita puasa tu kan ibadat. Sebab biasanya puasa ni kita akan jadi lemah, kan, permulaannya. Jadi takut letih apa semua, benda tu akan mengurangkan ibadat lah. Jadi waktu tu disebabkan tu hari Jumaat saja puasa, hari tu saja, tiba-tiba puasa hari Jumaat saja, dia tak ada muqaddimah, kan, hari Khamis ataupun digabung dengan hari Sabtu. Maka waktu tu makruh lah. Itu antara yang hikmah ataupun sebab-sebab yang disebut, sebahagian sebab-sebab yang disebut oleh para ulama. Hal ini kerana hari Jumaat adalah hari untuk memperbanyakkan ibadat. Adapun larangan pada hari Sabtu dan Ahad adalah kerana hari tersebut adalah hari kebesaran Yahudi dan Nasrani. Itu masing-masing lah. Ulama kadang ada sebab yang lain. Kadang ada mungkin sebab tu kita macam tak nampak ataupun tak puas hati, dia dibincangkan. Dan ada yang kita puas hati. Jadi dia benda tu perlu diperhatikan lah. Perlu diperhatikan dan boleh dibincang. Itu semua orang kata ulama nak cari hikmah di sebalik itu. Hikmah di sebalik makruh puasa hari Jumaat. Hari Jumaat sahaja, atau hari Sabtu sahaja, atau hari Ahad sahaja. Saya tak mau memanjang-manjangkan lah. Dari segi sebab tu memang kita kata boleh diperbincangkan lagi. Cuma ulama nak cari hikmah di sebalik itu. Dan ini antara yang disebutkan lah berkaitan dengan hari Jumaat tu. Baik. Namun jika digabungkan puasa-puasa tersebut seperti Khamis dan Jumaat, atau Jumaat dan Sabtu, atau Sabtu dan Ahad, atau Ahad dan Isnin, maka hukumnya tidak makruh. Yang kedua, boleh memutuskan puasa sunat, namun makruh hukumnya jika tiada sebab. Adapun memutuskan puasa wajib, hukumnya adalah haram. Sama juga solat. Sama dengan solat. Kita dah solat dah, dan kita solat tu solat fardu, bukan solat sunat. Haram untuk kita memutuskan solat tersebut. Kita keluar daripada solat, hukum dia haram. Tapi kalau solat tu solat sunat, tak ada masalah, boleh. Begitu juga puasa yang wajib. Puasa nazar ke, puasa kafarah ke, puasa Ramadan ke, kan. Hukum dia keluar daripada puasa tu haram. Adapun puasa sunat, maka tak ada masalah dah, boleh. Tapi makruh kalau tidak ada sebab. Yang ketiga, haram ke atas isteri berpuasa tanpa izin suami ketika suaminya berada bersamanya. Haram berpuasa tu tanpa izin. Jadi kalau suami izin, okey lah, itu tak ada masalah lah, kan. Namun hukum ini tidak termasuk bagi puasa yang tidak berulang, seperti puasa Arafah. Dia kata hukum kata haram isteri berpuasa sunat tanpa haram. Namun hukum ini tidak termasuk bagi puasa yang tidak berulang seperti puasa Arafah. Hukum haram ke atas isteri berpuasa sunat tanpa izin suami ini, dia hanya kena pada puasa-puasa yang berulang. Puasa-puasa yang berulang secara mingguan contohnya, ataupun bulanan. Adapun puasa yang tidak berulang seperti puasa Arafah. Puasa Arafah contohnya 9 Zulhijjah. Lepas tu kita nak puasa balik bila ada berulang lagi tak? Tahun depan pula baru kita akan puasa pula. Jadi dia tidak berulang. Jadi puasa-puasa yang tidak berulang ni, seperti puasa Arafah ni, maka boleh dia berpuasa. Dia boleh berpuasa tanpa izin suami dia lah. Cuma kalau suami dia nak pakai dia, nak guna dia, kan, waktu tu kita cakap batal lah puasa. Adapun selain daripada puasa yang tidak berulang, kan, maka yang tu kena ada izin
kena ada izin suami dia. Kalau suami tak izin, kalau suami tak izin, haram hukum dia. Itu nak minta ke, nak kena minta ke tiap-tiap kali nak puasa? Taklah. Kalau dia, kita kata macam suami dia dah bagi kalau nak puasa, puasalah. Kan kita dah ada dah keizinan dah sebelum tu, dan kita dah tahu dah suami itu izinkan. Jadi tak perlu dah dia nak minta tiap-tiap kali nak puasa, kan. Bagi kategori ini dibolehkan baginya untuk berpuasa jika suaminya tidak melarangnya. Iaitu masalah puasa yang tidak berulang tu, puasa Arafah sebagai contoh. Boleh bagi isteri itu untuk berpuasa jika suaminya tidak melarang. Jadi kalau larang ataupun suami dia nak pakai dia, maka waktu tu tak boleh lah, kan. Waktu tu dikedepankan taat suami dia. Wallahu ta'ala a'lam. Kita berhenti dekat fidyah.